أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. نعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق وزرع وذرع، ومن شر ما ينزل من السماء، ومن شر ما يعرج فيها، ومن شر فتن الليل والنهار، ومن شر كل طارق إلا طارقا يترك بخير يا رحمن. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم آت نفسي تقواها وزكيها وأنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. رب يسر ولا تعسر وتمم بخير الكريم. أما بعد، فقال الله تعالى في كتابه العزيز بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير السميع العليم. Basir tak? Innahu huwas sami'ul basir. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar dan juga Maha melihat. Jadi alhamdulillah, pertama kita merafakkan setinggi-tinggi syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan rahmat dan juga limpah kurnia-Nya Allah Subhanahu wa taala beri kita kesempatan dan juga ruang waktu untuk kita dapat sampai kepada malam 27 Rejab tahun 1440 Hijriah, ya. Di mana kebanyakan ulama menyebut bahawa malam 27 Rejab, ya, adalah malam berlakunya peristiwa yang disebut sebagai Isra dan Mi'raj, ya, perjalanan malam baginda Rasulullah SAW yang diisrakan daripada Masjidil Haram di Makkahul Mukarramah, ya, diperjalankan sehinggalah ke Masjidil Aqsa di Baitul Maqdis, dan kemudian diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, dimi'rajkan oleh Allah sehinggalah naik ke langit pertama sehingga langit ketujuh, dan kemudian bertemu dengan Allah secara langsung di mana? Di Sidratul Muntaha, ya. Jadi kebanyakan ulama menyebut tarikh yang tepatnya berlaku Isra' dan Mi'raj iaitu pada malam 27 Rejab, ya. Walaupun ulama berbeza pandangan dalam nak menentukan bilakah berlakunya Isra' dan Mi'raj ini. Al-Imam Nawawi radhiyallahu ta'ala anhu dalam kitab Riyadhus Shalihin, ya, beliau menyebutkan bahawa peristiwa Isra' dan Mi'raj ini berlaku pada bulan Rajab, ya, bulan Rajab. Ada sebahagian ulama mengatakan Isra' dan Mi'raj berlaku pada bulan Rabiul Akhir, ya, Rabiul Akhir. Rabiul Akhir, Jamadil Awal, Jamadil Akhir, Rajab. Maknanya awal 2 bulan daripada
pendapat jumhur ulama. Tetapi pandangan yang jelas, ya, Isra' dan Mi'raj berlaku pada bulan Rajab. Ya, sebagian ulama menyebut 27 hari bulan Rajab, iaitu malam ini. Jadi malam ini hampir semua masjid di seluruh Malaysia, ya, menyambut hari yang penuh bersejarah. Peristiwa yang sangat agung, ya, satu kisah yang sangat mulia, di mana Rasulullah diperjalankan daripada Masjidil Haram sehinggalah ke Sidratul Muntaha. Jadi ulama berbincang, ya, tentang pandangan menyambut peristiwa Isra' dan Mi'raj. Jumhur ulama menyebut bahawa menyambut peristiwa Isra' dan Mi'raj adalah perkara yang sangat dituntut, ya, ataupun disebut sunnah muakkadah, satu sunnah yang sangat dituntut. Walaupun perkara ini tak pernah pun berlaku pada zaman Rasulullah. Zaman Nabi tak pernah pun sambut, ya, Ma'al Hijrah ke, Isra' Mi'raj ke, Maulid Nabi ke, tak pernah sambut, ya. Tetapi hukumnya bukanlah bid'ah. Kerana hakikatnya Quran telah menceritakan peristiwa ini, ya. Quran telah merakamkan peristiwa ini, jelas disebut dalam Quran. Kekal daripada zaman, ya, Quran diturunkan kepada Rasulullah sehinggalah kepada akhir kiamat, sehingga ke akhir zaman. Maknanya, kalaulah peristiwa ini tidak penting, Quran dia takkan cerita. Dan kalau peristiwa ini tidak penting, tak perlulah ulama kita nak sambut perayaan menyambut hari-hari kebesaran Islam, ya, Maulid Nabi, Isra' Mi'raj, apa lagi, nuzul Quran dan sebagainya, ya. Maksudnya peristiwa ini diceritakan. Jadi tidak ada bid'ah dalam menyambut peristiwa Isra' dan Mi'raj. Zaman sekarang ni bukan, ya, tak boleh kira zaman sekarang ni. Semua benda nak dibid'ahkan, ya, semua benda nak diharamkan. Dibacalah man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah, ya. Wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar, ya. Setiap perkara yang baru itu adalah bid'ah, maka perkara bid'ah itu maka akan ditempatkan di neraka. Tetapi pelajar-pelajar sekalian, apabila kita membahaskan hukum bid'ah ini, sebenarnya di dalam Islam tak ada pun hukum bid'ah. Hukum taklif di dalam Islam hanya 5 sahaja. Wajib, haram, sunat, makruh dan harus. Ada tak hukum yang ke-6? Bid'ah. Ada? Tak ada, ya. Cuma apabila kita tidak bersandarkan kepada ilmu yang benar, ilmu warisan Islam, maka kita terikut-ikut dengan golongan yang disebut sebagai pseudo-salafis. Golongan yang mengaku bahawa rujukan mereka ialah Quran dan Sunnah. Tidak perlu merujuk kepada ulama-ulama yang muktabar. Tak perlu merujuk kepada Al-Imam Abu Hamid Al-Ghazali, Imam mazhab yang keempat, Imam Abu Hanifah, Imam Hanbali, Imam Asy-Syafi'i dan Imam Ahmad. Ya, tak perlu merujuk kepada imam yang empat. Terus saja kepada Rasulullah. Ya, konon-kononnya terus beramal dengan apa yang telah disunnahkan oleh Rasulullah. Tetapi mereka tidak mempunyai kefahaman yang jelas apabila mereka nak tafsirkan Quran. Ar-Rahmanu 'alal arsyistawa. Allah duduk di atas arasy. Allah yang Maha Pemurah duduk di atas arasy. Maka mereka mentafsirkan ayat ini bahawa Tuhan duduk di atas arasy seperti saya duduk di atas kerusi. Wa iyyazubillah. Kita telah menjisimkan Allah, ya. Ini dipanggil sebagai mujassamah. Sedangkan kita tahu bahawa Allah ini laisa kamitslihi syai'. Allah tidak menyerupai dengan makhluknya. Allah tidak ada tempat. Allah mawjudun bila makani. Allah wujud tanpa tempat. Ya. Ustaz dah cerita, kita dah bahaskan 3 komponen kita tak boleh nak lari. Ya, 3 asas. Masa, tempat dan juga ruang. Ya. Macam kita duduk di masjid ni, duduk di surau ni.
Kita tak boleh lari daripada kita tengah duduk di antara maghrib dan isyak. Ke ada sekarang yang duduk di luar masa? Maknanya masa terhenti. Ataupun dia boleh adjust masa, tarik sikit. Kata, ni maghrib isyak ni, tarik sikit ke asar sikit. Boleh main lama sikit bola. Ada gitu? Tak boleh. Makhluk mesti terikat dengan masa. Ya? Jadi kita semua duduk di antara maghrib dan isyak. Dan kita duduk di mana? Duduk di surau, di Mahat Tahfiz Al-Furqan, Kampung Permatang Pasir. Ada tak kita duduk di satu ruang vacuum yang tidak bertempat? Kita duduk di satu tempat yang tak ada nama. Ada? Tak ada. Ya? Kita mesti duduk pada tempat. Dan kemudian kita duduk pada ruang. Ni masjid, bangunan ni. Ini ruang. Ya, ruang yang kita duduki. Kita tak boleh lari daripada ruang. Jadi Allah, dia mengatasi ketiga-tiga ini. Allah wujud tak ada tempat. Allah wujud tidak terikat dengan masa. Kalau Allah, Tuhan kita, Rabbul Jalal terikat dengan masa, maka Allah pasti ada permulaan. Adakah Allah ada mulanya? Mustahil bagi Allah. Sebab itu kena mengaji sifat 20. Ya, jangan tinggal sifat 20. Hari ini timbul fahaman Syiah, fahaman liberal, fahaman sekular, ya, fahaman yang sesat ni sebab apa? Sebab mereka meninggalkan sifat 20. Tak mengaji bab tauhid. Ya, rasa diri handal sangat, hebat sangat, terus baca tafsir. Terus baca hadis Nabi. Sedangkan dia tak belajar ilmu tauhid, ilmu untuk kenal Allah. Tak belajar ilmu fiqh, ilmu hal. Ini kita akan bincang dalam kitab Ta'lim Muta'alim. Apa ilmu yang perlu kita pelajari? Ilmu yang perlu untuk kita nak gunakan pada masa tersebut. Jangan kira kita ni hebat sangat, terus saja baca hadis. Ya? Siapa kita, bahasa Arab pun tunggang langgang lagi. Baca hadis pun terjemahan. Tiba-tiba kita nak beramal dengan hadis Rasulullah. Ulama dah susun kitab tauhid. Ya? Kitab untuk peringkat mubtadi. Peringkat pertengahan. Ya? Peringkat yang akhir, peringkat yang tinggi. Ulama dah susun. Ya? Untuk orang awam ada kitab dia. Untuk orang yang hebat sikit nak berfatwa, ada kitab dia. Ya? Tetapi ilmu fardu ain, ilmu yang harus. Ilmu tauhid, ilmu fiqh dan juga ilmu tasawuf. Jadi ini pelajar-pelajar sekalian, jangan kita tinggalkan. Ya? Tauhid terutamanya sifat 20. Hari ini timbul pula kata sifat 20 ini tak perlu kita pelajar. Ya? Cukup saja tauhid uluhiyah, tauhid rububiyah, tauhid asma wa sifat. Ini panjang perbahasan dia. Nak cerita malam ni memang tak lepas. Jadi, ala kulli hal, Ustaz nak cerita apa tadi? Ar-Rahmanu 'alal arsyis tawa. Ya? Allah duduk di atas arash. Ataupun mereka tafsirkan yadullah fawqa aydihim. Tangan Allah di atas tangan mereka. Maka golongan Salafi ni mereka kata tangan Allah ni macam tangan makhluk. Tangan Allah di atas tangan hamba-hambanya. Masya Allah. Itu telah mujassamah, menjisimkan Allah, merupakan Allah dengan makhluk. Sedangkan itu adalah sifat yang mustahil bagi Allah. Sebab tu sifat 20 wajib bagi kita belajar. Sifat yang wajib, sifat yang harus dan sifat yang mustahil bagi Allah. Mana mungkin Allah ada tangan macam manusia ataupun haiwan yang lain? Ada tangan menunjukkan bahawa Allah itu sangat lemah. Ya? Lemahnya seperti lemahnya manusia. Sebab tangan manusia adalah tangan yang terbatas. Tangan manusia ada yang tak boleh nak capai. Ya? Tangan manusia kadang-kadang kaki manusia lebih hebat daripada tangan. Tangan kita tak boleh nak berjalan atas tanah. Ada orang berjalan terbalik. Ya? Kaki duduk atas, tangan duduk bawah. Ada? Tak ada macam tu. Maknanya tangan kita sahaja dah ada kelemahan. Tiba-tiba kita nak meletakkan Allah sama dengan makhluk bahawa Allah ada tangan. Sebab itu sebenarnya tangan Allah apabila ditafsirkan oleh ulama salaf, ya, ulama yang sebenar. Bila dia tafsirkan tangan Allah yadullah, apa kata ulama salaf? Ulama salaf ni maknanya ulama-ulama yang dulu. Bukan yang salafi yang jadi-jadian ni. Ini salafi menipu ni. Ulama salaf dia kata apa? Tangan Allah, tafsir yadun tu kembali kepada Allah. Tak tahu makna. Kami tak tahu makna tangan tu memang tangan Allah. Tetapi tangan yang macam mana? Kembali kepada Allah. Itu cara ulama salaf. Kemudian lama sikit, bila masa berlalu,
Maka ulama-ulama khalaf ni ulama yang terkemudian. Okey, ulama salaf ialah ulama yang lahir pada 300 tahun Hijriah yang terawal. Ya, daripada tahun pertama Hijrah sampai tahun 300 Hijrah. Itu ulama salaf. Ulama khalaf ialah ulama yang lahir 300 tahun Hijriah dan ke atas sampai kita sekarang ni disebut sebagai ulama khalaf. Ulama khalaf dia kata apa? Tangan Allah maknanya kekuasaan Allah. Ya. Kekuasaan Allah. Kekuasaan Allah di atas kekuasaan manusia. Maka tafsir itu adalah tafsir yang diterima oleh kebanyakan ulama. Ya. Jadi itu. Untuk kita nak membezakan yang manakah ulama yang salaf dan ulama yang salafi jadi-jadian. Jadi kita pelajar-pelajar mahad perlu tahu ilmu tauhid, ilmu fiqh, ilmu akhlak, ilmu tasawuf, ya, yang akan kita tekankan dalam kitab Ta'lim Muta'allim. Jadi peristiwa Isra' dan Mi'raj adalah satu peristiwa yang agung, ya. Sebab itulah Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran, Subhanallazi, Maha suci Allah, allazi asra bi'abdihi, yang memperjalankan hamba-Nya. Tengok pelajar-pelajar sekalian, di antara keajaiban Al-Quran, ya, pemilihan perkataan itu sahaja dah membawa kepada makna yang pelbagai. Kenapa Allah tak gunakan Subhanallazi asra binabiyyihi, Maha suci Allah yang memperjalankan malam nabinya, iaitu Muhammad Rasulullah, tetapi Allah gunakan perkataan abdul. Apa maksud abdul? Hamba Allah. Maknanya nak jelaskan bahawa Allah nak mengangkat kedudukan hamba. Kita bila dengar hamba ni, kita rasa satu istilah yang hina, ya, satu istilah yang tidak ada kemuliaan. Sedangkan Allah jelas, fadkhuli fi ibadi, dalam surah Al-Fajr, masuklah kamu ke dalam kelompok hamba-hambaku, wadkhuli jannati, dan masuklah kamu ke dalam syurgaku. Allah nak jelaskan bahawa kedudukan hamba ini adalah kedudukan yang paling mulia. Ya, kita jadi mulia bukan sebab kita ni ada jawatan, bukan sebab kita raja, bukan kita sebab anak kontraktor, bukan sebab anak accountant dan sebagainya. Tetapi mulia kita apabila kita meletakkan diri kita dalam kedudukan hamba. Ya, Nabi Muhammad Allah sebut hamba, manusia yang paling agung, Sayyidus Salihin, ketua bagi segala para orang yang saleh, Allah istilahkan sebagai hamba. Apa lagi kita ni, ya, yang tak imannya yang turun naik, ya, yang turunnya banyak daripada naik, yang banyak buat maksiat, ya, yang banyak buat keburukan daripada kebaikan, jauh daripada amalan-amalan soleh, maka kita perlu kejar kedudukan hamba ini, ya. Subhanallazi asra bi'abdi. Asra ni maknanya perjalanan malam, ya. Isra berjalan malam. Jadi kalau ada abang-abang kita jalan malam, kita tegur dia, mana bang? Isra' malam ni? Isra' mana ni? Isra' pergi lumba motor dan sebagainya. Sebab apa? Jalan malam. Jadi Isra' maknanya berjalan malam. Lailan minal masjidil haram. Lailan maksudnya malam, ya. Allah dah sebut Isra' tu maknanya berjalan malam. Kemudian Allah taukidkan lagi, Allah kuatkan lagi, lailan, pada waktu malam, ya. Allah tak sebut satu hari, tetapi Allah sebut satu malam sahaja. Minal masjidil haram, daripada masjidil haram, ilal masjidil aqsa, ke masjid aqsa. Jarak masjidil haram ke masjidil aqsa ni berapa, pelajar sekalian? Berapa kilometer jarak dia? Berapa? Ustaz tak ingat juga berapa. Rasanya lebih kurang 1000 km lah. Ya, 1000 km. Tapi para ulama menyebut zaman dulu, mana ada roket, mana ada jet kapal terbang, kereta dan sebagainya. Zaman dulu, kalau para pedagang daripada Mekah ni nak berniaga sampai ke Palestin, ya, sampai ke Palestin, sebulan perjalanan pergi, sebulan perjalanan pulang. 2 bulan nak sampai, ya. Daripada Mekah nak berjalan sampai ke Baitul Maqdis tu sebulan dah. Itu tak ada makan, tak ada berhenti, tak ada apa dah tu. Terus saja. Kemudian balik semula 2 bulan. Biasa orang kalau nak berdagang ni 6 bulan perjalanan dia, ya. Sebulan jalan,
kemudian dia berdagang, berniaga, tukar barang dan sebagainya. 6 bulan kemudian baru pulang balik. Itu kebiasaan masyarakat orang Arab. Tetapi kehebatan, mukjizat perjalanan Isra' dan Mi'raj, Allah perjalankan dalam masa 1 malam sahaja. Dengan jaraknya 1000 kilometer. Ini di antara kehebatan peristiwa Isra' dan Mi'raj. Satu perkara yang luar biasa. Ilal Masjidil Aqsa, pelajar-pelajar sekalian, tengok macam mana perkataan selepas Masjidil Aqsa. Alladhi barakna haulahu. Kenapa perkataan Masjidil Aqsa Allah gandingkan dengan tanahnya yang diberkati di sekeliling Masjid Aqsa? Kenapa Allah tak sebut minal Masjidil Haram allazi barakna haulahu? Sedangkan kita tahu bahawa kepercayaan orang Islam, masjid yang pertama di sisi orang Islam ialah masjid apa? Masjidil Haram di Makkah Mukarramah. Masjid yang kedua masjid apa? Aqsa. Masjidil Nabawi di Madinah. Itu masjid yang kedua. Masjid yang ketiga baru Masjid Aqsa. Tetapi kenapa Masjidil Haram Allah tak sebut pun allazi barakna haulahu? Masjid Haram yang kami berkati di sekelilingnya. Allah tak sebut. Yang Allah sebut Masjidil Aqsa. Masjid Aqsa yang kami berkati di sekelilingnya. Sebab apa? Sebab Allah nak tekankan kepentingan Masjidil Aqsa sebagai pusat pemerintahan dunia. Ini Masjid Aqsa sekarang ni. Sayyidina Salahuddin Al-Ayyubi, pejuang Islam yang dahulu disebut apa? Kalau kita nak kuasai dunia, kita kena kuasai Masjid Aqsa. Nak tawan dunia, mesti tawan Baitul Maqdis. Ini pusat dunia. Sebab itu Allah sebut Masjidil Aqsa yang diberkati di sekeliling. Maknanya menguasai Masjidil Aqsa, kita menguasai dunia. Sekarang ni siapa yang menguasai Masjidil Aqsa? Israel, Yahudi, laknatullah alaihim. Mereka yang menguasai Masjidil Aqsa. Bila mereka menguasai Masjidil Aqsa, sekarang mereka menguasai dunia. Mereka menguasai ketenteraan. Mereka menguasai media. Mereka kuasai ekonomi. Syarikat-syarikat besar, semuanya dikuasai oleh Israel. Sebab apa? Sebab mereka berjaya tawan Masjidil Aqsa. Nampak kehebatan Masjid Aqsa. Ini di antara rahsia kenapa Allah sebut Masjidil Aqsa yang kami berkati tanahnya. Sebab kalau kita kuasai Masjid Aqsa, kita kuasai kita kuasai dunia. Sebab itulah Nabi Isa disebut, Nabi Isa antara perkara Imam Mahdi, antara perkara yang pertama, sasaran Imam Mahdi, daripada saya tak pasti daripada mana timbul tu. Tetapi perjalanannya menuju ke Baitul Maqdis. Itu sasaran Imam Mahdi. Maknanya kepentingan Masjid Aqsa ni adalah pusat pemerintahan dunia. Allazi barakna haulahu. Jadi sekarang ni berlaku serangan yang sangat dahsyat terhadap penduduk Palestin oleh tentera-tentera Zionis Israel. Jahatnya pelajar-pelajar sekalian, Israel ni bagaimana mereka memecahkan umat Islam? Macam mana cara dia? Dengan menguasai media massa. TV, stesen radio, internet, semuanya dikuasai oleh Israel. Macam mana mereka menggunakan istilah dalam tajuk-tajuk berita, untuk nak melupakan orang Islam terhadap nasib-nasib kawan kita, saudara semuslim kita di Palestin. Tahun 40 dulu, bila berlaku serangan kali pertama, mereka merampas tanah di Palestin. Mereka mengatakan bahawa ini isu orang Muslim dalam berita. Disebut Muslim land, tanah Muslim telah dirampas oleh Zionis Israel. Tahun 70-an mereka tukar tajuk berita. Mereka tukar istilah. Daripada isu Muslim, mereka jadikan isu Arab. Orang Arab. Mereka katakan bahawa isu Arab ini adalah isu Palestin adalah isu Arab. Tahun 90-an mereka kecilkan lagi istilah. Daripada orang Arab jadi orang Palestin. Bila mereka menggunakan istilah Palestin, orang Arab dah lupa dah. Dia dah tak cara dah. Sebab isu ini bukan isu Arab dah. Sekarang ni orang Palestin.
Aku Saudi, aku Masri, aku Sudani. Aku tak nak ambil tahu tentang apa yang berlaku di Palestin. Kemudian sekarang ni macam mana mereka menggunakan istilah, mereka kecilkan lagi. Daripada Palestin, mereka jadikan istilahnya istilah Gaza. Orang Gaza. Orang tebing barat West Bank. Kalau peristiwa berlaku, peristiwa serangan di Gaza, orang tebing barat dia tak kisahlah. Dia kata lantak engkau lah orang Gaza. Apa nak jadi, jadilah. Yang penting aku selamat. Bila berlaku serangan terhadap tebing barat, orang Gaza kata apa? Biar padan muka. Nampak? Dengan hanya menggunakan istilah dalam media, dalam TV, surat akhbar dan sebagainya. Maknanya perancangan mereka adalah perancangan yang tersusun. Ya. Jadi nak tekankan bahawa pentingnya Masjidil Aqsa sebagai pusat pemerintahan dunia. Jadi Nabi kemudian diperjalankan. Kalau nak cerita malam ni memang tak larat lah nak cerita. Isyak pukul apa sekarang ni? 8.26. Ya. Macam mana Nabi mula start naik burak, ya. Kemudian Nabi diperjalankan dalam perjalanan yang luar biasa. Ditemani oleh Sayyidina Jibril, ya, ataupun Sayyidina Jibril alaihissalam. Dikatakan oleh sebahagian riwayat Sayyidina Jibril duduk di sebelah kanan Nabi. Sayyidina Mikail duduk sebelah kiri Nabi. Dan kemudian ada riwayat-riwayat yang menyebut bahawa malaikat Israfil duduk di depan. Ya, sebab malaikat Israfil ni lebih besar tubuhnya daripada malaikat Jibril. Maka Nabi berjalan dengan ketiga-tiga malaikat ini, ya, malaikat Jibril ataupun malaikat Jibril alaihissalam. Boleh baca dengan dua. Boleh sebut malaikat Jibril, boleh sebut malaikat Jibril, ya. Kemudian Mikail sebelah kiri dan kemudian Israfil sebelah kanan. Kemudian Nabi diperlihatkan, ya, bagaimana ada sekumpulan manusia mengambil batu yang besar dan kemudian mereka pukul kepala mereka sampai pecah. Ya. Ambil batu, pukul kepala sampai pecah. Ya. Bila pecah tu kemudian jadi semula kepala tu. Ya, tumbuh balik kepala tu, ambil batu katuk lagi, pecah lagi, ya. Dan kemudian Nabi berjalan lagi bertemu dengan kubur Sayyidatina Masyiqah, ya. Tukang sisir ataupun tukang sikat puteri Firaun. Yang kemudian Nabi berjalan lagi, ya. Bagaimana Nabi dikejar dengan semburan api. Ya, dikatakan semburan api itu daripada jin Ifrit yang tengah duk kejar Nabi. Dan kemudian ada juga panggilan yang memanggil Nabi daripada belakang. Dan Nabi dia tak menyahut panggilan tersebut. Nabi terus berjalan ke depan. Bila Nabi tanya Jibril, siapakah yang menyahut panggilan tersebut? Siapa yang memanggil aku? Maka Jibril kata, itu adalah syaitan yang memanggil kamu. Kalau kamu dengar dan kamu paling ke belakang, maka kamu akan terpaling daripada perjalanan Isra' dan Mi'raj. Jadi banyak peristiwa yang berlaku daripada Nabi berjalan Masjidil Haram sampailah ke Masjid Aqsa, ya. Dan kemudian Nabi diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala, naik ke langit, bertemu dengan pelbagai nabi. Langit yang pertama bertemu dengan Nabi sekian-sekian sampai langit ketujuh, dan kemudian bertemu dengan Allah secara nyata, ya, secara langsung di Sidratul Muntaha. Jadi subhana, ya, ayat yang mula-mula diceritakan dalam peristiwa Isra' Mi'raj ni apa dia? Subhanallazi asra bi'amdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Subhanallah. Maksudnya apa? Maha suci Allah, ya. Subhana biasanya digunakan dalam perkataan ta'ajub, ya. Bila kita ta'ajub melihat sesuatu, maka kita mengucapkan subhanallah, ya. Tengok pemandangan yang indah, subhanallah. Tengok perkara yang dahsyat, gempa bumi, ya, tsunami dan sebagainya, kita menyebut subhanallah. Tengok bangunan tinggi, sebut subhanallah. Jadi kita sebut subhanallah. Jadi dalam peristiwa ni nak menunjukkan ta'ajub hebatnya peristiwa ini, maka Allah menyebutnya dengan memulakan subhanallazi asra bi'abdihi. Maha suci Allah yang sangat hebat dan sangat luar biasa yang memperjalankan hamba-Nya. Ini menunjukkan kepada at-ta'ajub, ya, ketakjuban kita dan keajaiban peristiwa Isra' dan Mi'raj. Baik, sebelum nak cerita peristiwa Isra' dan Mi'raj ni, kita nak tahu apa yang berlaku terhadap Nabi Muhammad SAW. Apa yang berlaku kepada Nabi sampailah Nabi ini Allah perjalankan dalam perjalanan Isra' dan Mi'raj. Ada peristiwa sebelum berlakunya Isra' dan Mi'raj, ya. Disebutkan bahawa peristiwa yang berlaku sebelum perjalanan Isra' dan Mi'raj disebut sebagai Amul Huzni, ya.
ataupun dalam bahasa Melayu tahun kesedihan, ya, amul huzni. Tahun kesedihan bagi Nabi SAW. Kerana baginda Nabi SAW dibantu dengan cukup kuat oleh dua orang insan yang istimewa. Yang pertama siapa dia? Sayyidatina Khadijah binti Khuwailid. Itu manusia, insan yang pertama yang membantu perjuangan Rasulullah. Yang kedua siapa dia? Abu apa? Abi Talib, ya, Abu Bakar, Abi Talib, ya, Abi Talib. Setengah ulama disebut Sayyidina Abi Talib. Macam mana Sayyidina? Sedangkan kita tahu yang kita belajar sebelum ni, Abu Talib dia tak pernah masuk Islam. Dia tak pernah pun mengucap Islam, ya. Macam mana bila Nabi turun ayat kepada Nabi, wa anzir ashiratakal aqrabin. Wahai Nabi, bagilah peringatan kepada kaum kamu, kaum kerabat kamu yang terdekat, ya. Masa tu Nabi dakwah secara sir, secara rahsia. Bila turun ayat ni, ya, dakwah Nabi adalah secara terang-terangan. Dan target sasaran dakwah pertama Nabi kena dakwah kepada kaum kerabat dia. Ya, maka Nabi pun dakwah. Maka ini membuatkan Abu Jahal, Abu Lahab, ya, sangat marah kepada Nabi. Ya. Jadi mereka tidak ingin mendengar ataupun mereka menghina perjuangan baginda Rasulullah SAW. Ya, sehingga mereka pujuk Abu Talib, wahai Abu Talib, pujuklah anak saudara kamu ni, ya, supaya berhentikan dakwah, ya. Jangan lagi dakwah Islam kepada orang Arab kafir Quraisy di Mekah pada waktu tersebut. Maka Abu Talib pun dipujuk Nabi. Kemudian Nabi kata apa? Wallahi law wada'is syamsi ala yamani, kalaulah demi Allah, kalaulah diletakkan matahari di tangan kananku dan bulan di tangan kiriku, aku tidak akan memberhentikan seruan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maknanya kalaulah Nabi diberi dengan kekayaan, ya, sebesar matahari itu dan kemudian secantik bulan, Nabi tetap dengan perjuangannya. Nabi tak tinggal perjuangan. Maknanya Nabi sangat teguh, ya. Sebab itulah kemudian Abu Talib ni bila tak dapat nak pujuk Nabi, dia kata, teruskanlah dakwah kamu, ya. Aku tidak akan menghalang kamu. Tetapi cuma satu aku minta. Aku tak nak bercerai daripada agama tok nenek moyang aku. Aku tak nak bercerai daripada agama Abdul Muttalib, agama yang menyembah berhala. Kamu nak dakwah ke, dah ikut kamulah nak dakwah. Tetapi aku takkan masuk Islam. Jadi Abu Talib tetap juga berada dalam keadaan yang kufur. Ya, sehinggalah Nabi berada dalam keadaan sedih. Ya, bila Abu Talib nak wafat, Nabi duduk sebelah telinga kanan Abu Talib. Nabi kata, "Qul la ilaha illallah. Ashhad laka biha indallah." Wahai Abu Talib, wahai pak saudara aku, ucapkanlah la ilaha illallah. Aku akan bersaksi di hadapan Allah bahawasanya engkau adalah hamba Allah Ta'ala yang beriman. Nabi mari sudah telinga kanan, datang Abu Jahal pula. Dia kata, "Hei Abu Talib, kamu nak tinggal agama nenek moyang kamu? Ha? Yang sekian lama kamu dukung, sekian lama kamu sembah. Apa janji kamu sebelum ni? Kamu janji kamu nak tolong Muhammad. Tetapi kamu juga janji kamu tak akan bercerai daripada agama nenek moyang kamu." Ya, akhirnya Abu Talib ni pening. Nak dengar Nabi ke nak dengar Abu Jahal? Akhirnya mati dalam keadaan tidak mengucap. Maka Nabi berada dalam keadaan duka cita dan sedih. Ya, tetapi setengah ulama menyebut, ini pendapat yang terpencil, ya, pendapat ulama, sebilangan kecil ulama dikata Abu Talib memeluk agama Islam. Bukan memeluk agama Islam, Abu Talib masuk syurga Allah. Ya, sebab itu Abu Talib boleh dinisbahkan kepada perkataan Sayyidina. Biasa perkataan Sayyidina ni kita merujuk kepada Rasulullah, kepada sahabat-sahabat yang besar, ya, para tabi' dan juga tabi'in. Tetapi Sayyidina juga boleh disebut kepada Abu Talib. Sayyidina Abu Talib, ya. Tetapi ini pendapat yang terpencil. Disebut oleh seorang ulama bernama Syekh Zainuddin Dahlan, ahli mufti Mekah, ya. Beliau menulis dalam satu kitab, ya, dalam kitab tersebut beliau menceritakan Abu Talib masuk syurga Allah, ya. Jadi terpulang nak pegang mana-mana pandangan. Kalau kita belajar ini, nikmatnya kalau kita belajar ni. Ya, kita belajar, kita tahu khilaf di kalangan ulama. Kita buat perbandingan.
Mana hujah dia? Ya, apa hujahnya Sayyidina Abi Talib masuk Islam? Apa hujah Sayyidina Abi Talib tak masuk Islam? Bila kita belajar, kita boleh pilih, nak pilih. Mana pandangan yang boleh kita jadikan sebagai pandangan peribadi kita. Ya? Tapi Ustaz berpandangan bahawa Sayyidina Abu Talib tidak masuk syurga Allah. Ya? Kerana beliau tidak mengucap 2 kalimah syahadah. Jadi ala kulli hal, ini khilaf di kalangan ulama. Tak perlu kita nak bahas panjang tentang perkara tersebut. Jangan peliklah kalau orang kata Sayyidina Abu Talib ni masuk Islam. Jangan pelik. Ya? Cuma kita perlu banyakkan belajar, ya. Belajar, kita tahu bahawa ini khilaf di kalangan ulama, ya. Jadi bila 2 orang ni meninggal, ya, Sayyidatina Khadijah binti Khuwailid dan juga Sayyidina Abi Talib bin Abdul Muttalib, maka berlakulah penentangan yang hebat, yang dahsyat terhadap dakwah Nabi SAW. Ya, antara contohnya macam mana bila Nabi ini dibalik daripada pasar, ya, balik daripada suq. Orang Arab kafir Quraisy dalam keadaan Nabi tak sedar, dia taburkan pasir di atas kepala Nabi. Ya, letak pasir atas kepala Nabi. Nabi balik, bila Nabi nak semayang rokok, baru nampak pasir jatuh atas kepala. Bila anak-anak Nabi tengok, Masya Allah, ya, Sayyidatina Fatimah melihat keadaan ayahandanya, ya, Sayyidatina Fatimah merasa sangat sedih. Macam mana Nabi dihina. Seolah orang kafir Quraisy mereka dah lama sangat berdendam. Mereka ni tunggu bila ni nak mati ni. Sayyidina Abi Talib dengan Sayyidina Khadijah yang banyak menyokong Nabi. Bila mati diorang ni, akhirnya mereka balas dendam. Apa yang mereka tak buat kepada Nabi? Tabur pasir, baling najis, ya, dan sebagainya untuk mereka menakutkan, ya, baginda Rasulullah SAW. Tapi adakah Nabi balas? Nabi tak balas, ya. Walaupun Nabi sebenarnya lebih kuat daripada mereka. Nabi ni kalau dijentik kepala mereka, dipecah kepala, ya. Sebab sebahagian ulama, pandangan ulama dikata kekuatan Nabi bersamaan dengan kekuatan 100 ahli syurga. Ya. Kekuatan Nabi bersamaan dengan kekuatan 100 ahli syurga. Seorang ahli syurga, kekuatan seorang ahli syurga sama dengan kekuatan 100 ahli dunia. Bayangkanlah, maknanya berapa? 100 kali 100, berapa? 100,000. Maknanya kekuatan Rasulullah 100,000. Kalau setakat nak jentik kepala ni, boleh pecah kepala, ya. Tetapi Nabi tidak menggunakan kekuatan baginda untuk kepentingan peribadi, ya. Sebab itulah ada satu kisah macam mana Sayyidina Rukanah radhiyallahu anhu, antara ahli gusti yang hebat, ya. Dalam Madinah, dalam Mekah pada waktu tersebut ada pertandingan gusti, ya. Jadi antara juara bertahan iaitu Sayyidina Rukanah. Dan beliau mencabar, sesiapa yang hebat, mari gusti dengan aku. Mari bertumbuk dengan aku. Jadi Nabi pun terfikir, kalaulah aku boleh tunjukkan kekuatanku, barangkali mungkin ramai orang yang akan tertarik untuk masuk Islam. Jadi Nabi kata, inilah peluangnya untuk aku nak lawan dengan Rukanah, supaya mungkin lepas ni ramai orang masuk Islam. Jadi sebelum Nabi nak lawan dengan Rukanah ni, Nabi buat perjanjian dengan Rukanah. Nabi kata, wahai Rukanah, kalau aku berjaya kalahkan kamu, kamu kena janji dengan aku, kamu masuk Islam. Rukanah pun kata apa? Ya, boleh. Sebab Rukanah yakin, ya. Rukanah tak pernah kalah bergusti. Ini pula Rasulullah, ya, tak pernah pun orang melihat kekuatan sebenar Rasulullah. Maka Rukanah sahut cabaran Rasulullah. Dan berlakulah pertandingan gusti antara Rasulullah dengan Rukanah. Bila sebut mula je, ya, Rasulullah pergi ke belakang Rukanah tu, peluk badan Rukanah, angkat tinggi-tinggi, lambung ke belakang. Terkejut Rukanah, dia kata, Allah, dalam masa 2 saat saja, aku dah gebah dekat tanah. Dan akhirnya Rukanah kalah, ya. Tak percaya, tak puas hati, Rukanah bangun. Wahai Muhammad, kita gusti kali kedua. Macam mana aku boleh kalah? Mungkin aku tak bersedia lagi ni, ya. Rasulullah kata boleh. Round 2, ya, pusingan kedua. Bersedia, mula, ya. Rasulullah pergi balik belakang Rukanah, peluk badan Rukanah, angkat tinggi-tinggi, lambung ke belakang. Kalah juga kali kedua, ya. Ajak balik lawan kali ketiga, berlaku perkara yang sama. Tak perlu macam silat, ya. Silat ni macam-macam bunga nak buka.
Nak masuk ni tak masuk-masuk dia. Tapi Rasulullah ni pergerakan dia jimat, ya. Pergerakan dia sikit saja. Pergi belakang, angkat tinggi terus balik. Mudah cerita, ya. Akhirnya Sayyidina Rukanah memeluk agama Islam, ya. Dan ramai orang tengok peristiwa ni. Dan akibat ataupun kesan daripada peristiwa tu, ramai orang yang tertarik ataupun walaupun dia tak masuk Islam, dia dah mula rasa gerun dengan Rasulullah, ya. Dia nampak Rasulullah ni seorang yang hebat. Bukan seorang yang baik akhlaknya saja, tetapi Rasulullah mempunyai kekuatan yang luar biasa, ya. Kekuatan Rasulullah sama dengan kekuatan 100 ahli syurga. Jadi Ustaz rasa panjang lagi cerita ni, ya. Tapi mungkin tak sampailah kepada peristiwa Isra' dan Mi'raj. Ustaz pun ada mesyuarat lepas ni, kita tak dapat nak teruskan kuliah maghrib kita. Jadi kiranya sampai sini sajalah. Mudah-mudahan dengan peringatan ini tadi memberi iktibar kepada kita supaya kita menjadi, ya, orang Muslim yang melihat peristiwa Isra' dan Mi'raj dengan mata yang terbuka, ya, bahawa ini adalah peristiwa yang sangat luar biasa. Jadi yang baik itu daripada Allah pastinya, yang kurang lemah daripada diri saya sendiri. Siru ala barakatillah. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tasbih kafarah suratul Asr.